Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung ke surah Al-Kautsar Makkiyah. Ayat yang kedua yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbik. Maka sembahyanglah bagi Tuhanmu, kerana Tuhanmu, ya. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban setelah kamu memperolehi nikmat yang begitu banyak yang disebut Al-Kautsar, ya, Al-Kautsar. Baik, cuba tengok muka surat 166 kalau Jawi, kalau Rumi tadi 282, 283, ya. Kita tengok di situ, ya. Pada ayat yang kedua, ayat fasalli li rabbika wanhar itu, Allah berkata, maka sembahyanglah. Apa makna sembahyanglah? Dah dapat Kausar, nikmat yang banyak, maka berterima kasihlah. Tanda terima kasih kita ialah kita beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berlaku, itulah yang Nabi lakukan sampai Nabi kuat sembahyang, bengkak-bengkak kakinya kerana berdiri lama sembahyang, ya. Jadi katanya maka sembahyanglah engkau kerana Tuhan, li rabbik. Jangan sembahyang kerana menantu, jangan sembahyang kerana mertua, jangan sembahyang kerana segan pada kawan, tidak, li rabbik, kerana Tuhan engkau. Maknanya ikhlas, riya, ya, tidak untuk manusia, tetapi di Rabbik, kerana kamera, bukan kerana TV, tidak, ya, tapi li Rabbik, kerana Tuhan engkau. Dan saya macam pula sikit gitu, ya. Pasal ada orang sembahyang kerana manusia ni, tiap kali dia naik rumah sembahyang, tiap kali naik rumah sembahyang. Tak berapa kali sembahyang, biar tuan rumah tu nampak warak dia ni, tak? Orangnya warak ni, tak? Ngapa? Naik rumah je sembahyang, naik rumah je sembahyang, tak? Sembahyang apa lagi? Tadi dah sembahyang dah. Rupanya sembahyangnya kerana orang. Sebab itu nak memperlihatkan waraknya, naik je rumah sembahyang, naik je rumah nak kiblat ke mana nak sembahyang, numpang sembahyang. Itu yang saya gelak kecil tu, pasal ada kisah benarnya kopi tu, tak? Ikut suka dia je, bukan apa pun, nak nunjuk je, ya tak? Adalah sebab tu, nanti sekarang kita cerita, kena ada pengkerasnya, nak. Wanhar, dan menjembelihlah. Maksudnya daripada perkataan nahar, ya. Daripada perkataan nahar, hari sembelihan itu dipanggil yaumun nahar. Wanhar, maka sembelihlah binatang kurban, tanda, ya, berterima kasih. Maka kita hendaklah faham apa yang kita kasih bukan kita punya. Walaupun Nabi Ibrahim kasih kepada Nabi Ismail, tapi Allah nak tengok apakah Nabi Ibrahim rasa yang Ismail itu dia punya. Tak. Ismail itu Allah punya. Ya, tak ada yang kita punya, semuanya Allah punya. Ya, macam mana kata Asri Ibrahim, Rabbani, tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Itu kata Asri Rabbani, ya. Kalau Iwan, tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Itu kata Iwan, ya. Jadi bila mana binatang sembelihan ke ataupun duit sebanyak 750 ataupun 800, ya,
ataupun Nabi Ismail itu, ya, sesuatu yang kita sayang tapi bukan milik kita. Maka Allah nak tengok apakah Nabi Ibrahim merasakan Nabi Ismail itu milik dia. Dah, Nabi Ismail milik Allah, dan Nabi Ibrahim faham bila Allah suruh, Nabi Ibrahim pun taat patuh. Nabi Ismail pun taat patuh. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Buatlah wahai bapa kesayanganku, wahai bapa kesayanganku, buatlah apa yang engkau, apa yang ayahanda, apa yang disuruh, apa yang Allah suruh ayahanda buat. Satajiduni insyaallah, kamu akan, ayahanda akan dapati anakanda ini di kalangan orang-orang yang sabar. Cuma nak minta ayahanda ikat mata anak anda supaya anak anda tidak lari. Nanti meronta-ronta lari, tak? Ikat mata supaya tak nampaklah pisau sembelihan itu. Lalu bila dah dekat nak nyembelih, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu, iaitu kamu telah membenarkan perintah Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan dengan sembelihan yang agung, ya, sembelihan yang hebat, ganti. Jadi sebenarnya masing-masing ada Ismailnya. Masing-masing kita ada Ismailnya. Mana masing-masing kita ada benda yang kita sayang. Tengah-tengah hari Ahad macam ni, adalah benda yang kita sayang. Mungkin rasa nak nyiram bunga. Bunga tu dah lama tak disiram. Cerin-cerin dah bunga tu, ya. Mungkin ada rasanya kita nak nyuci rumah, ganti lansia. Tak. Kita tinggalkan apa yang kita sayang. Ya, kita tinggalkan apa yang kita sayang demi pengajian kita. Demi pengajian kita. Mungkinlah rasa kalau boleh nak ke Kuala. Ini Sabtu ke Ahad. Ada pasar tani. Ya. Nak tengok ikan keli. Tak, kita korbankan Ismail yang kita sayang. Maknanya kita korbankan pasar tani yang kita sayang. Teman dok juga ngaji. Sejam pun sejam lah. Lepas tu korang teman pergilah tengok keli. Contoh, keli ada misal. Jadi banyak benda yang kita sayang tapi bukan kita punya. Ada kalanya Allah uji. Allahu Akbar. Apa nama ni, satu aksiden di Lebuh Raya Utara Selatan dekat Ipoh, ya. 4 beranak. Ibu, mak, ayah, 2 orang anak perempuan, ya. Emang daripada Kedah ke mana? Yang petani ke, ya. Tapi aksidennya di sini, lori trailer, ya. Melibatkan 4 rumah, 4 kereta. 1 trailer, ya. Itu belum kira yang pasir putih tu. Itu 29 kenderaan, ya tak? Jadi kadang-kadang ada benda yang kita sayang, tapi kita ingat, inna lillah, kita milik Allah, bukan milik kita, ya. Kita sendiri pun milik Allah, bukan milik kita. Jadi Allah nak uji Nabi Ibrahim, jangan dia rasa Ismail tu dia punya. Allah punya. Sedang ditatang, sedang disayang, bagai menatang minyak yang penuh. Orang tua kata, ya. Ngapa tu? Oi mak, sayang minyak jangan bagi tumpah. Ngapa? Minyak mana ada turun harga? Tak? Minyak masak pun dah sekarang ni bila nuang minyak tu, ya. Mak tak penuh-penuh minyak ni. Ngapa udah sedang ditatang, sedang disayang bagai menatang minyak yang penuh, ya. Tiba-tiba Allah uji supaya Nabi Ibrahim korbankan yang ia sayang, iaitu Ismail. Kalau kita lihat di sini apa katanya, maksudnya kerana Allah Tuhan memberikan kebaikan yang sebanyaknya, dikatakan Kautsar, ya, dan umumnya kepada kita macam-macam nikmat yang Tuhan bagi, maka hendaklah kamu syukuri, berterima kasih, ya, atas pemberian itu. Apa caranya? Hendaklah engkau dirikan sembahyang. Jangan
Jangan menikmati pelbagai nikmat, menikmati pelbagai juadah sampai tak sembahyang. Itu yang kadang-kadang sedih juga ya. Kadang-kadang sedih juga. Ngadun macam-macam ibadat korban, tiba-tiba udah tak sembahyang. Tak maaf lah ya. Kod ada begitu. Maknanya dalam bab korban berhabis-habis. Ya. Sama ada yang berkorban ataupun petugas-petugas. Tapi malanglah kalau beribadat korban tapi tidak beribadat solat. Tidak sembahyang. Apa tak rasa tak? Nihin je. Nihin boleh, nohin boleh. Dua, qiraatnya dua. Satu nihin, satu nohin. Ni tak? Siapa? Yang tadi bertungkus lumus dalam ibadat korban. Orang yang sama. Tidak bertungkus lumus untuk mendirikan sembahyang. Allahu Akbar. Ya. Jadi dengan sebab itu, sudahnya korban menjadi adat, tidak menjadi ibadat. Adat menyembelih, adat makan daging, itu adat. Adat ni kebiasaan. Kebiasaan yang diulang dipanggil isti'adah. Adah, isti'adah dalam bahasa Arab. Orang Melayu kata adat isti'adat. Iaitu sesuatu yang diulang. Protokol. Bahasa modernnya ialah protokol. Tak? Jadi sudahnya sembelihan itu jadi adat. Pasal ramai yang terlibat pula tak pedulikan solat. Jadi dia jadi adat je lah. Tadi bukanlah saya nak sebut pukul rata itu, tapi nak berjaga-jaga supaya jangan tak seimbang, imbalance. Apa? Dalam ibadat korban berhabis-habis, dalam ibadat solat lebih kurang. Ya, tak boleh begitu. Hendaklah engkau dirikan sembahyang dengan sesempurnanya. Ayyul a'mali afdal. Ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal, yang paling utama? As-salatu fi awwali waqtiha. Kata Nabi, sembahyang di awal waktu. Itulah seafdal ibadat. Nah, orang dulu-dulu ya, belum masuk waktu lagi demo dah ada atas tikus sembahyang. Allahu Akbar. Ya, orang dulu-dulu, ialah masa itu tak ada television. Television tak ada, handphone tak ada. Tapi itu alasan je. Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tidak. Bagaikan orang yang berkasih, dia menunggu kekasih. Bukan lambat, tak sampai-sampai. Cikgu apa yang kasih menunggu kekasih tu, cikgu apa? Cikgu yang cikgu Syahri. Hari-hari cikgu main bola, ya tak? Cikgu main bola, hari-hari cikgu Syahri tu dia ada berjanji dengan kekasih. Jenuh nunggu, bertahun tak ada. Tak boleh, ya tak? Kekasih lebih awal sampai daripada kekasih, ya. Begitulah kita dengan Allah. Ya, nak buat tu bukan mudah. Tapi begitulah, kita menunggu waktu, bukan waktu menunggu kita. Allah. Ini yang letih ni. Orang dulu-dulu demo menunggu waktu. Allahu Akbar. Lepas tu lambat pula tu. Lambat apa? Lambat berhentinya. Wiridnya lama, ya, doanya, ada amalannya. Lambatlah dia lipat tikus jadah tu. Pasal rasa berat nak meninggalkan, ya tak? Meninggalkan kekasih, ya. Begitulah, ya. Sekarang kadang-kadang tengah werit-werit tu dah terasa-rasa kaki tu kena nguit-nguit. Rupanya dia dah melipat sejadah. Jadah panjang tu, jadah panjang. Apa teman pejam-pejam mata werit sikit. Tengok dah kaki tengah tu. Rupanya sejadah dah dilipat demo. Cepat benar nutup kedai. Nah, kerana memperhambakan diri kepada Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk mengabdi diri kepada Allah. Ya, maknanya solat kita bukan untuk menjadi hamba sipulan-sipulan, tapi kita solat kerana hamba kepada Allah.
Ikhlas ni ada 3 tingkatannya. Ada orang yang beramal kerana takutkan neraka. Naik sikit, ada orang yang beramal kerana inginkan syurga. Naik lagi yang paling tinggi, bukan syurga, bukan neraka. Ingin mencari keredaan Allah. Jadi ikhlas tu ada 3 ya, tingkatan. Yang paling rendah, ikhlas, takutkan neraka. 2, ikhlas, nak masuk syurga. Tinggi sekali, ikhlas kerana mencari keredaan Allah. Biar Allah suka, kasih, terima kita sebagai hambanya. Syurga, neraka, itu bukan hak kita, itu hak Allah. Allah lah yang akan menentukan. Allah tidak memungkiri janji. Siapa yang beriman, beramal soleh, janjinya syurga. Namun kita tak akan campur, urusan itu bukan urusan kita. Ya, maknanya kita tak campur tentang itu. Kita buat kerana mencari redha Allah, lagipun kita hamba. Bahasa yang ada pada hamba ialah sami'na wa ata'na. Yes sir, alright sir. Mana boleh no sir. I'm your obedient servant sir. Ya, sayalah yang menurut segala perintah. Itu ya. Itu jadi askar Melayu, kerja Singapura. Pasal mengikut perintah sir ni tadi. Mana kerjanya weh? Singapura. Orang mana? Orang Kota Lama. Jangan main. Orang Kota Lama jadi British Army. Lepas ke Singapura. Lepas ke Papua New Guinea. Jadi maknanya menurut segala perintah, kita dengan Allah lebih-lebih lagi lah. Sami'na wa ata'na. Lalu kita buat orang yang paling tinggi. Waalaikumsalam. Orang yang paling tinggi keikhlasannya bukan soal syurga, bukan soal neraka, tapi biarlah kita hamba, tak ada no sir, tidak ada kata tidak, buat sahaja kita hamba, dan yang kita cari ialah ridha Allah, ya, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud ridha Allah, biar Allah Taala suka dan terima kita sebagai hamba-Nya. Nah, kerana menuntut keredaan semata-mata. Allah itu Tuhanmu yang telah memberi tarbiyah. Itu dipanggil Rabb. Rasa macam dah baca je. Itu lepas cara ulangan. Udah kan? Tidak lah rasa cerita kartun pula. Ulang-ulang dah. Itu lepas Arab. Udah ya? Udah ya. Jadi saya habiskan ayatnya. Allah lah yang memberikan tarbiyah. Maknanya Allah lah Rabb. Rabb ialah yang mengatur, yang mentadbir. Ya, itu dipanggil Rabb. Dia ada 2 ya. Satu ilah. Satu lagi Rabb. Ya, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mentadbir. Tapi Tuhan yang sama juga yang disembah. Jadi sembahanku ilahi. Ya, sembahanku ialah ilahi. Penciptaku Rabbi. Sebab itu kita orang Melayu selalu, ya Allah ya Rabbi. Itu. Wahai Tuhan penciptaku. Wahai Tuhan pemelihara. Ya Allah ya Rabbi. Tak cukup sabdu. Sabdunya tak cukup. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Bukan ya Rabbi. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Salimna. Wahai Tuhan pencipta. Wahai Tuhan pemelihara. Sejahteralah. Sejahterakanlah kami ya Allah. Itu maknanya Tuhan yang mentarbiyah. Ya. Iaitu pendidikan kita. Daripada mula kita dalam perut. Allah sudah mendidik kita. Bila keluar perut pun Allah sudah mendidik kita. Macam mana nak beritahu pada ibu kita yang kita lapar. Masa itu tak boleh bercakap lagi. Ya, jadi Allah dah didik kita. Macam mana nak hantar isyarat, signal. Asuhan pemeliharaan kepadamu. Itu dipanggil rububiyah. Ya, rububiyah. Rububiyah bukan rubiah. Itu rubiah Superman. Potret pekerti. Walama tahu itu. Rubiah Superman. Potret pekerti. Nah. Kalau itu dah habis ya. So,
Itu lepas awak rasa dah baca. Jadi kalau apa itu, kali ni kita masuk qul ya ayyuhal kafirun ke maaf. Boleh ya. So, maaf ya, siaran tergendala, jangan betulkan tempat duduk ya. Baik, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan baca dengan saktah Kadang-kadang ada orang baca dengan saktah. Macam mana? Qul dia tak berhenti itu. Qul ya ayyuhal kafir. Dia macam ada saktah. Kan ke makna saktah berhenti tanpa tarik nafas. Jadi ada orang kadang-kadang dia baca dengan saktah. Bukan. Tak ada saktahnya di sini. Tak boleh baca qul ya ayyuhal kafir. Tak. Terus je. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ini perkataan ta'budu ma ta'budu ni bukanlah budu. Ada orang kata, ustaz, dalam Quran ada budu. Kita pun tanya, mana budu? Iya kan nak budu. Oh Allah. La a'budu kata dia. Dia ni seorang pilot. Ya, seorang pilot. Kebetulan masa saya mengajar di Shah Alam dulu, mengajar di Kelana Jaya, mengajar di Subang ya. Jadi semuanya pilot-pilot lah situ tu, ya. Ada kami orang Kelantan, rupanya pilot ni. Kami orang Kelantan. Jadi ustaz nak tanya gitu. Jadi saya kata silalah. Yalah dalam Quran ada budu. Dia tanya. Allah mana mari budu pula dalam Quran, saya tanyakan. Iya kan nak budu katanya. Tak boleh pergi ni berat mampu kerah. Mampu kerah dak. Bukan, saya kata bukan budu, saya kata. Ya, perkataan a'budu, ya'budu, ta'budu daripada abada. Abada ya'budu, abada ya'budu. Abada telah menyembah. Abada telah menyembah, sedang menyembah ya'budu. Sembahlah u'bud. Ubudiyah. Penyembahan itu dipanggil sebagai ubudiyah. Hamba abdi. Hamba abdi, iaitu seorang hamba yang menyembah Allah dipanggil hamba abdi. Daripada abada ya'budu abdi. Ya, abada ya'budu. Hamba Allah abdullah. Bukan budu. Oh Allahmu. Ya tak? Jadi bukan budu ya. Saya ni boleh sikit-sikit cakap Kelantan ni pertama sekali. Pasal puncanya masa kita naik Bukit Gintung 40 malam dulu. Bukit Gintung, Bukit Candan 40 malam. Jangan tak ingat. Jadi saya suka pergi pentas wayang kulit. Saya tak pergi pentas Ghazal Pondan tu, saya tak pergi. Tak jauh dari situ, tak jauh dari situ. Tapi saya tak pergi yang tu. Saya duduk depan wayang kulit tu. Daripada kecil lagi suka kan wayang kulit. Itu yang boleh sikit-sikit cakap Kelantan tu. Itu ceritanya ya. Lepas tu duduk pula dengan orang Kelantan masa mengaji dulu lagilah ya. La a'budu, tidaklah saya sembah ya, ma ta'budu. Baik, baca lagi wala antum 'abiduna ma a'bud. Tengok perkataan abidun, kita juga pakai abidin. Nama orang Zainal Abidin kita panggil tak? Zainal Abidin. Dia kalau seorang abid, seorang yang kuat beribadah dipanggil abid. Kalau dah ramai abidin. Dan abidin daripada abidun. Dan ada orang perempuan namanya Abidah, ada? Ada cikgu Abidah dulu ya. Arwah dah cikgu Abidah. Maknanya daripada perkataan abada ya'budu ibadah. Abidah. Boleh. Nah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
Dal mati berjumpa dengan ta. Abadtum, tak ada abad. Kalau nak kira ada qalqalah di situ kan. Kalau nak kira qalqalah di situ. Ustaz nyebut qalqalah pula. Qalqalah. Tapi rupanya tak timbul qalqalah, bahkan idgham. Dal dengan ta mutajanisain. Sejenis makhrajnya. Makhrajnya adalah hujung lidah. Ad-at, hujung lidah. Ad-at, mutajanis, sejenis. Mutajanisain. Bila dah sejenis, diidghamkan, dimasukkan dal ke dalam ta. Maka idgham tu namanya idgham mutajanisain. Nama idghamnya mutajanisain. Teman yang teman tahu, idgham ini bila gunah ma'al gunah. Itu kalau nun yang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dia ada idgham yang lain daripada yang nun mati tu. Ada idgham mim mati, itu mutamasilain. Yang ini idgham huruf yang mati yang sama jenis. Ya, sama jenis dari sudut makhrajnya ad-at. Maka diidghamkan mutajanisain, disebut sebagai ma'abadtum. Tak ada dah qalqalah. Tak ada dah abadtum, tak ada. Abadtum. Kalau kita baca abadtum, orang akan tanya, Mika ngaji mana? Masjid lama? Takkan dia ngaji masjid lama tak tahu idgham mutajanisain? Udah kurang markah. Kurang markah kita. Kenapa? Ngaji kat masjid lama, tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera sihatkan Al-Fadil Ustaz Nur Azmi kita. Tapi kalau ikut kata doktor, 6 bulan. Nak boleh pulih balik tu memerlukan 6 bulan weh. Duduk pula hospital Pantai Puteri. 5 kupang. 5 kupang dah RM1. RM1.50. RM2. Baru menapel. Jadi maknanya bil kita kata bayar untuk duduk je. Tarik nafas. Jamaknya sehari mau RM80. Ya. Tarik nafas 5 kupang sup. Tarik lagi. RM1. Jadi mudah-mudahanlah kelapangan diberikan kepada Al-Fadil Ustaz ya. Tak pasti saya adakah dia punya insurans untuk maknanya duduk di situ, pindah daripada hospital Taiping itu sebab lambat sangat, sedangkan dia dah sakit tak boleh menapah, jadi perlu disegerakan pembedahan, itu pindah ke hospital Pantai. Kebetulan dia ada kad atau kad pun tahu insurans kot, saya pun tak sempat ziarah lagi. Ustaz Ikhwan ada ziarah ya, Ustaz Ikhwan ada ziarah. Jadi maknanya kita muka macam mana pun terpaksa bersabar selama 6 bulan lah ya, untuk dia pulih semula seperti sedia kala ya. Kedua, keretanya dah memang tak boleh pakai ya, keretanya memang rosak teruk, tak boleh. Isterinya setakat ni masih lagi bercuti pasal nak jaga suami. Dan kemudian ustaz tak ada pencen, ustaz bukan ngajar di sekolah, tak ada ya. Dia freelance je begitu ya tak. Taib, itu ialah abadtum. Teruskan lagi sekali, diulang ayat 3 dalam ayat 5 ya. Ayat 3 dengan ayat 5 kalau kita perasan sama je ayatnya. 3 dengan 5 ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi bila diulang pula balik wala ana abidum ma abadtum, diulang wala antum abiduna ma a'bud wala ana, bila nak habisnya? Jadi ada seorang tu muallaf. Ada seorang tu muallaf dah belajar Quran. Dia nunggulah imam ni lakum dinukum, tak sampai-sampai. Lalu dia pun lakum dinukum ya ngapa ringgai katanya kan.
Tak sampai-sampai lakum dinukum waliyadin. Itu kisah nyusul. Tak? Dan demo mereka cerita tahiyah tahidah. Ini cerita di Sungai Siput. 3 orang ni masuk Islam. Ya tak? Jadi seorang nama Ibrahim, seorang nama Musa, seorang nama Muhammad. Imam baca ayat Sabbihisma Rabbikal A'la. Di hujungnya Suhufi Ibrahim wa Musa. Di hujungnya ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Lema tiga orang ni masuk Islam. Seorang nama Ibrahim, seorang nama Musa, seorang nama Muhammad. Jadi dia nunggu nama dia tak dibaca. Udah dia nanya Muhammad Jilai. Muhammad Jilai. Muhammad Jilai ya. Dia Muhammad Jilai ya. Kata Quran ayat tu Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia nama Muhammad. Kawan dia 2 orang dah disebut namanya. Dalam sembahyang tu tak? Nama dia haram disebut. Sudahnya dia tak tahu. Dia mu'alaf. Baru lagi masuk Islam. Dia tengoknya nama-nama kawannya dah disebut. Nama dia tak ada. Sudahnya Muhammad Jilai ya. Katanya dah. Puas hati. Ini cerita orang Sungai Siput. Dia tak? Kalau berdoa lah dia tak? Lakum dinukum waliyadin. Di sinilah sebenarnya kalau orang sekarang sebut tagline-nya, ya, ataupun kita kata sebagai tagannya, puncanya gini. Mereka ajak Nabi sembah berhala sebulan. Nanti kami sembahlah Tuhanmu sebulan. Ya, ta'budu alihatana syahran wa na'budu ilahaka syahran. Dia nampak ya, dalam masa dia nak cuba sekat Islam di zaman Mekah tu, nampak gayanya tak dapat nak disekat. Akhirnya mereka tukar strategi. Apa tukar strategi? Win-win ya. Strategi menang-menang. Iaitu beralahlah kita. Kita ajaklah berunding. Beginilah ya Muhammad, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ta'budu alihatana syahran wa na'budu ilahaka syahran. Beginilah wahai anak saudara kami. Ya. Kamu sembahlah Tuhan kami sebulan. Nanti kami sembahlah Tuhan kamu sebulan. Ini yang turun. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Maknanya dalam soal ibadah tak boleh berkongsi. Jangan kita masuk kuil, jangan kita masuk maknanya tokong, tak? Nak menyembah yang lain, tak boleh berkongsi-kongsi, tak boleh kongsi Tuhan. Tak boleh nak kongsi Tuhan. Jadi sebenarnya ayat ini kisahnya orang musyrikin nak kongsi Tuhan dengan Nabi. Maka turun ayat ini, katakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir yang ajak kongsi Tuhan ni, la a'budu ma ta'budu. Jadi tak ada kait-kait mengait dengan makan budu. Oh alamu. Makan budu pula. La a'budu ma ta'budu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Aku tak akan sembah Murugan, Subramaniam, Mariaman, Subramaniam. Saraswati. Saraswati ni kahwin. Dapat Murugan kahwin dengan Subramaniam, dapat Saraswati. Kau tak tahu kan sorehnya. Dekat klinik Sungai Siput tu ada tokong yang baru, ada kuil yang baru. Jadi saya tanya kawan saya, ini mana mari? Ini baru punya. Ini kata tengah pekan kahwin dengan ujung pekan. Murugan kahwin sama Subramaniam. Saya pula tanya, ini yang baru apa nama? Saraswati. Itu kalau tak tahu ceritanya. So, ya tak? Masa PKP tu dia berkahwin. Kita pun tak kahwin masa PKP tu, demo pula kahwin. Mengkala pula ngantor, semeritnya pun tak tahu lah. Bila pula ngantor, segala belanja tubuh, segala apa. Ya Allah, orang PKP, ya tak? Orang masa PKP tu nak nyedia kain pun tak berani. Ingat masa PKP kemarin? Nelipon orang sebelah. Boleh ke nyedia kain? Sejam boleh, sejam.
Dah tak berani dia kain. Tengah nyapu sampah ya depan laman. Tiba-tiba polis. Masuk. Kata polis. Mak. Ni nak nyapu sampah tak boleh. Masa tu ya. Mak. Tak? Semayang pun berjarak. As-salatu fi buyutikum. Katanya. Sallu fi buyutikum. Semayang dan koma di rumah. Tak payah khabar. Umur pun tahu. Kan? Asalnya hayya 'alas solah, mari weh semayang. Kali ni tukar. Sallu fi buyut. Mula-mula ingat tak? Gelombang pertama itu. Kan suruhnya semayang di rumah. Tak payah khabar, kamu pun memang semayang di rumah. Begitulah. Dia melantaknya kahwin. Meruga dengan Subramaniam kahwin. Mengkala pula dengan Tom Pelenya. Ya Allah, kita tak tahu dah. Dapat Saraswati tak? Dapat Saraswati tak? Itu kisahnya. Kisah benar tu. Bukan reka-reka tak? Jadi, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Kamu nak sembah Lata wal Uzza wal Manata wal Hubal wal Yu'ath wal Ada 360 patung. Keliling Kaabah 359. Dalam Kaabah yang satu, Hubal namanya. Jadi semua sekali 360. Sebenarnya berhala ni tak ada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, tak ada. Bahkan diarahkan setelah siap, setelah siap Kaabah itu, maka diarahkan kepada Nabi Ibrahim, tahhira baitiya lit taifina wal akifina wal ruk'is sujud. Diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jadi tok siap. Allah Ta'ala perintahkan jadi tok siap. Kerja tok siap ni besar pahala dan murni kedudukannya. Sebab dia adalah kerja Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Apa perintah Allah? Setelah siap binaan itu, Allah Ta'ala perintah tahhira. Tahhira itu tahir. Tahir itu sucikan, bersihkan. Tahhirat baitiyah, bersihkan rumahku Baitullah ini lit-taifin, bagi orang yang nak taif, orang yang nak tawaf. Taif itu maknanya tawaf. Orangnya taif, perlakuannya tawaf. Kita orang Melayu pakai tawaf ni. Habis satu kuala dia tawafnya. Daripada Dabalayan sampailah ke bawah lembah dia tawafnya. Orang Melayu nyebut tawaf. Cukup lah, tak boleh itu sangat. Orang Perak ni banyak diubahnya. Tak? Tawaf katanya. Bukan tawaf, tawaf. Ya? Maka orang yang bawa itu dipanggil mutawif. Orang yang bawa tawaf itu dipanggil mutawif dengan ta. Itu mutawif. Mutawif. Lesha benar. Mutawif. Allahumma inna baitakal azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah azimun karim. Jadi raun. Ni tak? Dia sibuk tengok buku. Jadi bila tawaf tu dah terpisah daripada kawan-kawan. Terikut jemaah India. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa pula dah. Wakaf salah berhenti je dah. Macam mana hasanatan wa pula salah berhenti wakaf. Dia pun tengok. Jemaah India rupanya. Pasal saya tengok sorat, orang lama kata sorat. Buku tu, book tu kata dia mensorat. Dia tak? Sudah terpisah kepada kawan dia. Hasanatan wa. Macam mana wakaf? Apa itu? Apa Maulana depan tu? Maulana India tu depan tu dah. Itu ceritanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nidaul Islam min Makkatal Mukarramah. Dulu kan ada Nidaul Islam, radio transistor. Masa kita pakai radio transistor tu, Nidaul Islam min, saya ingatkan orang Arab. Rupanya Nidaul Islam tu kan orang Arab. Orang mana? Ustaz Sofian nama. Kerja di Angkasa Puri. Ya Allah Ustaz, mati-mati saya ingatkan orang Arab. Rupanya orang mana? Arab panjang rupanya. Ustaz Sofian namanya, arwah dah. Tapi macam mana saya boleh jumpa dia di Angkasa Puri tu ya?
Kisahnya masa saya nak belajar dulu. Masa saya nak belajar ke Timur Tengah, saya nak yakinkan pihak kedutaan Saudi bahawa saya ini orang yang layak belajar di sana. Saya kena ambil surat-surat sokongan. Jadi untuk dapat surat sokongan itu, cari orang yang duta Saudi kenal. Maka saya teringat, barangkali lah, ya, Ustaz Sofian ni barangkali duta Saudi kenal. Sungguh memang duta Saudi kenal. Jadi saya pun ambil recommendation dia, saya ambil. Masa itu Tengku Abdul Rahman pun ada lagi. Ambil recommendation Tengku Abdul Rahman, ambil belaka ya tak? Untuk dapat tempat pengajian, ya, di Timur Tengah. Dapat saya di Pusat Bahasa Arab di Universiti Malik Saud Riyadh. Ya, itu kisah saya daripada Madrasah Cliffordiyah, berubahlah saya, ya tak? Dulu Madrasah Cliffordiyah. Masa ta'aruf tu, itu yang dia terkejut tu. Orang ni sebut Madrasah Idrisiyah, Madrasah Diniyah, orang ni sebut Madrasah Yahyawiyah. Sampai kat saya, aku nak sebut apa? Aku pun sebutlah Madrasah Cliffordiyah. Mula-mula dia mengangguk, lepas tu dia mengelak. Pasal tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Itu ceritanya. Nah. Lalu ditegaskan, wala antum abiduna ma a'bud. Tidaklah juga kamu boleh berkongsi dengan apa-apa yang aku sembah. Ma'a'bud. Ya? Tak boleh, tak boleh. Wala antum abiduna ma'a'bud. Tak ada pula kamu boleh berkongsi untuk kamu sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Wala ana abid. Dan aku bukan abid. Abid ni orang yang menyembah. Orang yang menyembah. Abid kalau ramai, abiduna ma'abadtum. Taib, apa yang kamu sembah. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Jadi tak payahlah kita pergi ke kuil ke gereja ke, ya, tak payahlah kita pergi ke Tok Kong dan sebagainya. Sebab apa? Tidak ada perkongsian ketuhanan, ya. Taib, tafsirnya saya rasa saya tak dapat teruskan. Pukul 10 ni saya ada mesyuarat, ya, di Bukit Candan. Jadi oleh kerana itu kita berhenti di situlah, ya. InsyaAllah. Saya tak pastilah macam mana. Sebenarnya Ustaz Ikhwan sedang mencari ganti untuk Ustaz Nur Azmi selama 6 bulan ini. Tapi saya sebut pada Ustaz Ikhwan tadi, kalau tak ada juga, saya kata kita baca tafsir surah Talaq juzuk 28. Ada satu surah namanya Suratul Talaq. Di situ kisah antara lain ialah kisah bagaimana peraturan-peraturan rumah tangga. Surah Talaq, surah Tahrim, surah Mumtahanah dalam juzuk 28 itu banyak menceritakan bagaimana hukum hakam orang-orang perempuan di dalam tu. Dan kalaupun kita ada Ustazah Marsirah dengan surah An-Nisa-nya, dengan surah An-Nisa-nya, tapi di sana ada surah lain yang Nabi galakkan kita baca dan kaji. Surah Talaq, surah Tahrim, surah Mumtahanah untuk orang perempuan kita. Tapi walaupun untuk orang perempuan, kita masih ada ibu yang laki-laki, masih ada suami, isteri yang laki-laki, masih lagi ada adik yang laki-laki, yang perempuan, laki-laki. Masih ada isteri yang perempuan, masih ada adik yang perempuan, masih ada maknanya kakak yang perempuan, masih ada ibu yang perempuan. Oleh kerana itu, kita juga orang laki-laki perlu mengkaji surah Talaq, surah Tahrim dan surah Mumtahanah. Itu pilihan yang terakhirlah. Kalau dapat cari ganti, lagi baiklah untuk Ustaz Nur Azmi ni. Buat sementara selama 6 bulan ni. Kalau tak ada juga, saya tawarkan, saya kata cuba kita membuat kajian surah-surah ini. Surah Talaq, surah Tahrim, surah Mumtahanah. Sebab dia ada kaitannya dengan hukum hakam rumah tangga. Ya? Hukum hakam rumah tangga. Wallahualam, Ustaz Ikhwan tak ada nampak? Ada, tak nampak tinggi makam. Tak ada berita? Esok kita inilah dulu. Biarlah dulu. Kena ada get set dulu. Kan? Tak boleh. Ustaz Basri. Mazli. Ustaz Mazli. Cuba dapatkan Ustaz Mazli. Ya. Kita dah cuba dapatkan Ustaz Wan, Imam Baha. Kita sudah cuba dapatkan apa nama ni, Ustaz Razman, semua tak dapat tu. Pasal maklum sajalah hari Ahad ni banyak benar
komitmennya. Tapi tak perlu Ustaz Mazli kosong kan, cubalah. Kalau tak ada juga saya offer diri itu je lah kan, insyaAllah. Kalau tuan-tuan setuju, kalau rasi rasanya, kalau tak rasi tak payah. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampun maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.